Kalau sibuk juga baca satu huruf je. Nah, nun. Sadaqallahul azim. Nampak? Nah, sebiji huruf pun kami tak dan. Kalau tak dan, gali lubang, mati lah lagi baik. Dah, soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Entah kenapa hari ini saya itu merasa sedih, merasa mau kehilangan ya, merasa ada penyesalan yang mungkin efek dari kemarin saya kurang memaksimalkan waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini ya teman-teman. Sehingga ketika bulan suci Ramadan ini mau pergi meninggalkan kita, saya itu merasa sedih, merasa ada kehilangan, ada rasa penyesalan juga. Ya, terlepas dari itu semua, semoga apa-apa yang sudah kita lakukan ya, sekecil apapun amal yang kita lakukan, semoga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini kelak bisa menjadi kebanggaan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji kepada Ustadz Adhar Idrus yang melanjutkan video yang kemarin yang belum selesai. Semoga ini bisa menambah juga pengetahuan kita, terutama sepertinya ini membahas tentang bulan suci Ramadan atau momennya ini di waktu bulan puasa ya teman-teman. Saya kurang tahu juga jelasnya, tapi yang penting kita harus tahu ilmu yang apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Adhar Idrus ini. Seperti biasa, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and cekidot. Jadi janganlah kita termasuk dalam golongan pelik ni. Puasa saja macam nak mati, semayang dok. Yang dahsyat lagi, puasa pun dok, semayang pun dok. Nampak? Tapi ada yang paling pelik. Puasa pun tidak, sembahyang pun tidak, raya. Soalan sini dan keras ini. Saya nak tanya, bulan Ramadan ini kan kita perlu jauh dari melakukan sebarang dosa maksiat. Kalau kita berbuka dengan mahram, apakah hukumnya? Tak kisahlah sama ada iftar berdua laki-laki perempuan atau bercampur ramai laki-laki dan perempuan. Mohon penjelasan. Dia kata boleh tak berbuka puasa dengan mahram? Boleh lah. Boleh. Mahram ni mak kita. Tengok. Betul tak? Ya. Mahram siapa? Orang yang haram bernikah dengan kita. Siapa? Mak kita, ayah kita, tok kita, nenek kita, grandmother, grand continental. Anak cucu-cucu cek-cek pak bawah tu. Itu mahram. Lain kali soalan dia, boleh tak berbuka dengan orang bukan mahram? Baru betul. Nak soal pun tak pandai dah. Tak kata nak jawab. Tapi dia salah tulis ni. Kan? Dia tahu dah. Mungkin orang salah taik. Jangan marah. Relax ya. Jadi hukumnya berbuka ke, berpuasa ke, tidak boleh berdua-duaan yang mengundang fitnah. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'azi mahram atau kama qala. Tidak boleh kamu berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Kalau laki-laki, kalau perempuan tak boleh berduaan dengan laki-laki ajnabi yang boleh nikah, melainkan kena ada mahram yang menemani. Faham? Ataupun ramai baru boleh. Sebab tu tak boleh. Nak dating boleh bertiga. Bukan kata puasa berbuka puasa. Dating ni buat pertemuan. Boleh jumpa 3 orang. Siapa? Kita, lepas tu kekasih perempuan kita dan bapak dia. Dating nak 3 orang. Faham lagi? Hukumnya halal. Ni dalam hadis kata illa ma'azi mahram. Bang, tadi haram dia kata. Tapi kalau ada mahram tidak haram. Nak bawa atas motor boleh. Nak bawa pusing Putrajaya siapa? Awet baru bos. Boleh. Syaratnya bawa bapak sekali atas motor. Faham? Boleh ya kalau kita sama bawa Rezek, bapaknya ya. Kita bapak awet.
Faham? Tengah-tengah. Belakang baru awet duduk atas pelik. Faham? Baru halal. Oh, tak best tak ada ayah tengah. Pasal mu nak buat maksiat. Betul tak? Dah kita nak naik dua tak boleh. Satu motor tak ada ayah. Boleh. Ada syarat. Apa syaratnya? Jauh. Dia punya seat panjang. Faham? Kita duduk sini RZ, seat belakang tu dekat PJ. Faham? Boleh. Ada tak motor ke tu? Tak ada. Tak boleh. Faham lagi? Jadi nak Kalau jauh boleh berarti, kalau dekat tak boleh aku suap, mu suap, aku suap, kaki suap kat bawah. Faham lagi? Lah puasa kita tak ada pahala. Jadilah dia bulan ni bulan nak cegah maksiat. Untuk latih kita, kalau biasa berkapal, maka dengan berkat Ramadan ini aku berhenti berkapal. Walaupun aku akan berkahwin dengan dia insya-Allah, tapi kapal itu haram, aku berhenti. Soalan seterusnya, apa yang dibuat oleh Nabi dan sahabat ketika bulan Ramadan? Dia tanya. Nabi dengan sahabat buat apa bulan Ramadan? Buat yang kita buat sekarang lah kebanyakannya, iaitu pada umum yang Nabi buat, iaitulah semayang dan banyak baca Quran dan bersedekah dan i'tikaf dan berzikir. Bila Rasulullah tidak ada, orang datang bertanya isteri-isteri Nabi, Nabi ni banyak buat apa bulan Ramadan? Kata setengah isteri Nabi, Nabi bulan Ramadan menggandakan bersedekah. Bulan lain kita sedekah, bulan Ramadan lipat gandakan sedekah. Dan dia bertemu dengan Jibril pada bulan Ramadan, membaca Quran dan bacaan Nabi didengar oleh Jibril. Sekarang kita buat tadarus. Ambil sempena amalan Rasulullah. Kita baca ramai-ramai, kawan dengar seorang. Di kawan pula dengar, kita ramai-ramai pula. Kawan pula baca, kita ramai-ramai. Itu amalan dia. Kemudian i'tikaf. Sahabat beriktikaf, Nabi beriktikaf lebih-lebih lagi pada 10 yang akhir. Kenapa lebih diharapkan Lailatul Qadar? Sekarang termasuk 10 terakhir. Jadi, ya teman-teman. Kita sekarang buat betul dah. Apa yang kita buat itulah yang Nabi suruh. Nabi pernah kata, man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan salat sunat Ramadan, sekarang kita panggil semayang tarawih, kerana dia iman kepada Allah, kerana dia yakin dan mengharapkan akan ganjaran yang disediakan oleh Allah, maka Allah ampun segala dosa yang telah lalu. Maksudnya ialah dia masuk syurga. Sebab orang masuk syurga orang yang tidak ada dosa. Tu. Jadi jalan syurga ialah Ramadan, kita gandakan amal. Di antaranya kita semayang tarawih. Dia lagu tu. Banyak baca Quran. Baca Quran ini kalau bulan biasa kita baca sehari 5 muka surat atau 2 helai. Kerana Nabi kata, man qara'al Qur'ana fi yaumin wa lailin khamsina ayah lam yuktab minal ghafilin atau kama qala. Barang siapa baca sehari semalam akan Quran 50 ayat lebih kurang, antara 2 atau 3 helai, 4 muka surat lebih kurang, maka orang ini tidak lagi tergolong dalam golongan yang lalai kepada Allah. Itu bulan biasa. Bulan Ramadan kalau boleh kita baca 1 juzuk. Quran ada 30 juzuk. Kalau kita baca 1 juzuk ada 10 helai. 1 helai ada 2 muka surat. Jarang 3, biasa 2 muka surat. Jadi kalau 10 helai 20 muka surat. 20 muka surat 1 juzuk. 1 juzuk orang awam macam kita 30 minit 28 minit baca. Orang yang laju baca hafiz 20 minit lebih kurang. Yang laju lagi mulutnya cepat dengan Quran 17 minit. Tak apalah kita ambil 30 minit kita orang awam. Satu hari 30 minit. Betul tak? Baca. Banyak mana dapat? Banyak mana dapat? Nabi kata man qara'a Quran, man qara'a harfan min kitabillah.
siapa baca satu huruf dari Quran, falahul hasanah, dapat padanya satu hasanah, satu ganjaran, satu pahala. Al hasanah bi asyri amsalihha, tiap-tiap satu pahala gandakan pula dengan 10. Itu bulan biasa. Bulan Ramadan yang lebih afdal dari 1000 bulan, yang malamnya lebih afdal daripada 1000 malam. Nah, lebih-lebih tabungan amal ya, berlipat-lipat. Tak larat ustaz nak baca satu juzuk. Oh, itulah kita. Nah, bila nikmat terlalu banyak, maka akhirat kita berkurangan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala selepas tidur sekejap, lalu dia masuk ke dalam Kaabah, di waktu malam dan semayang tahajud. Dia semayang 2 rakaat dia Imam Syafi'i. Dia semayang rakaat pertama pernah, bukan tiap-tiap malam. Lepas rakaat pertama Fatihah dia baca Quran 15 juzuk. Dan lepas rakaat kedua 15 juzuk, khatam dalam 2 rakaat semayang tahajud di dalam Kaabah. Orang tanya kenapa tuan membaca banyak ni? Dia kata ini amalan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia Imam Syafi'i. Kita tak payahlah 1 juzuk sehari. Tak langgut ustaz 1 juzuk. Pasal saya sibuk, saya dekan. Okey, sibuk. Baca yang tadilah. Baca 2 helai sehari. 2 helai pun sibuk juga ustaz. Kalau 2 helai pun sibuk, baca 3 kali surah Al-Ikhlas. Nampak? Setanding dengan sebiji Al-Quran. Pahalanya tak larat juga. Tak larat juga baca Fatihah. Fatihah ini 156 huruf. Siapa baca sekali Bismillah sampai waladdallin, maka 1560 pahala. Kerana 156 darab 10. Betul tak? Tak dan ustaz. 150 walaupun Fatihah kami saya sibuk sungguh. Kalau tak dan juga baca Bismillah dah lah. Bismillah banyak mana? 19 huruf kali 10 190. Pahala dapat. Bismillah pun kami tak ada ustaz. Ustaz lain lah, ustaz biasa-biasa aja. Kami bukan biasa-biasa. Faham? Nampak tak? Kami sibuk. Kalau sibuk juga baca 1 huruf je. Nun. Sadaqallahul azim. Nampak? Sebiji huruf pun kami tak dan. Kalau tak dan, gali lubang, mati lah lagi baik. Soalan seterusnya, betul ke Lailatul Qadar akan jatuh pada malam yang ganjil? Betul, tapi kena betulkan sikit. Maksudnya bukan hanya jatuh pada malam yang ganjil. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan malam Lailatul Qadar bukan berkata hanya jatuh malam ganjil. Iaitu persentage peratusannya lebih berat ke sebelah malam ganjil. Bukan mesti malam ganjil. Malam genap pun boleh berlaku. Faham? Tapi lebih berat kepada malam ganjil. Kalau Nabi kata malam ganjil je berlaku, maka malam genap tak payah amal ibadat. Pasal apa? Pasal pasti dah. Tapi berat sebelah malam ganjil. Maka malam genap kita masih mengharapkan kita gandakan amal. Soalan seterusnya, kalau kita gosok gigi masa puasa, air liur jadi sikit pekat dan rasa obat gigi, boleh tak kita telan air liur itu? Ni nak minum air tak berani, ni nak telan air liur. Biar gonyoh gigi bulan puasa. Pakai Colgate, dia pun bubuh. Lepas tu dia pun komo, dia pun kehek. Duduk relax, berasa macam ada pudina sikit di air liur. Dam telang. Ni boleh telang. Kalau sengaja telan, memang benda asing, batal puasa. Tetapi kalau benda-benda yang macam tu, yang campur dengan air liur, payah dia nak pelihara, tertelang, tidak batal. Sebab tu lepas beru gigi yang ada campuran benda lain, maka berkomor betul-betul biar bersih. Faham? Apa yang tertelan dimaafkan. Ni dak rasa dah best. Sedap telang. Batal walaupun kecil. Jadi jangan telang. Dah gosok gigi tak batal? Tak batal.
Pasal apa? Pasal kita dalam mulut, yang batal dalam kerongkong. Betul tak? Kau gonyok gigi dalam mulut. Bukan basuh botol baby dalam tekok. Tu basuh botol. Faham? Ni gonyok gigi, tak batal. Dulu orang dia, siapa dia kata gonyok gigi batal, tak batal. Masuk buru gigi, tak batal. Faham? Tu anak tu mak lagi lah tak batal pasal gigi kat tangan kau. Faham? Soalan seterusnya. Tunggu ya. Kalau kita melakukan amal untuk mendapat ganjaran dan fadilat itu, apakah status amalan kita? Ni dia nak tahu. Kita puasa kerana nak dapat pahala yang Allah janjikan. Sia-sia tak? Apakah status amalan kita? Dengar baik-baik. Siapa yang sembahyang kerana mengharapkan balasan baik Allah, maka orang ini tetap bernama orang ikhlas lagi. Cuma ikhlas paling rendah. Yang tak boleh ialah beribadat kerana mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Faham lagi? Semai ibadat yang amalan kerana pahala masih lagi ikhlas. Kerana pahala ni manusia yang janji atau Allah janji? Allah janji. Apa yang Allah janji, kita nak benda tu dengan amalan kita, masih bertahap ikhlas. Nampak? Yang sudah tidak ikhlas ialah kita amal akhirat, amal soleh, tetapi nak apa yang dijanji oleh manusia. Pangkat, wang ringgit, harta benda, kuasa, pujian. Tu benda hak manusia. Haram perbuatan kita. Ulang balik. Ikhlas ada 3 pangkat. Pangkat tertinggi semua kerana Allah semata-mata. Tu ikhlas pangkat paling tinggi. Faham tak lagi? Ikhlas nombor 2, kopral. Ialah kerana Allah dan kerana janji Allah tadi. Ikhlas paling rendah ialah kerana janji Allah. Amal kerana nak pahala, amal kerana nak murah rezeki Allah bagi, amal biar Allah bagi umur panjang, amal kerana nak aman daripada fitnah kubur, beramal supaya dapat kebaikan syurga, beramal nak dapat bidadari, beramal nak dapat keampunan biar tak ada dosa, beramal kerana takut masuk neraka. Itu semua masih ikhlas, tapi ikhlas darjat 3. Siapa kata? Ulama kata. Ulama mana? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Faham lagi? Jadi jangan yang manusia janji. Contoh hafal Quran. Dia kata kalau kamu dapat apa 30 juzuk, nanti kerajaan bagi 900 sebulan. Dia pun apa juga. Habis 30 juzuk. 900 sebulan. Dia sudah tidak ikhlas. Kenapa 900 janji manusia? Dalil dalam hadis tadi baru baca, man qama ramadana. Hadis lain, man shoma ramadana. Siapa yang semayang bulan Ramadan, siapa yang puasakan Ramadan, imana. Yang pertama memang kerana dia yakin beriman dengan Allah. Yang kedua wahtisaba. Apa makna wahtisaba? Itu bahasa Arab. Jangan pandai-pandai pula. Kayak pergi Google pula tu. Ambil dalam Facebook. Faham tak? Ambil dari alim ulama. Apa makna wahtisaba? Tengok pendapat ulama mu'tabar. Tengok dalam tafsir hadis Syarah Fathul Bari Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Badaruddin Aini, juga Syarah Bukhari. Makna ihtisabah, mengharapkan pahala yang Allah sediakan bagi kita di akhirat nanti. Nampak? Nabi sendiri benarkan. Dalam ayat ni, wabtaru min fadlillah, dan dalam kamu menuntut apa yang Allah kurniakan. Boleh. Masya Allah, itulah tadi ya tanya jawab yang sangat seru sekali. Sayangnya ini berada di akhir Ramadan ya, bukan di awal-awal ya. Ini sangat membantu sekali untuk
menyempurnakan ibadah puasa kita ya, apalagi tadi membahas tentang malam Lailatul Qadar. Semoga walaupun kita baru dengar sekarang Ramadan yang sudah kita lewati ya, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga amal yang kita dapatkan itu yang kita kerjakan itu berkali lipat tambah besar ya teman-teman, sehingga tabungan kita semakin banyak ya, dan sehingga kelak tabungan amal ini yang bisa kita dapat banggakan. Beruntungnya saya dulu bulan puasa baca ini, surat ini, zikir ini, sedekah itu dan lain sebagainya, dan tanpa mengurangi yang terpenting itu semua adalah niat ya, niat ikhlas. Nah, sebagaimana Ustadz Azhari terus terangkan bahwa tingkatan ikhlas itu ada 3 ya, karena Allah, karena ingin mendapatkan imbalan, karena mendapatkan imbalan dari manusia dan sebagainya. Masya Allah, saya kira program Ngaji Bareng pada saat ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.